الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راتبة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Jadi ayat ataupun surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini salah satu surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Haqqah ini merupakan salah satu daripada nama hari akhirat. Hari akhirat kiamat ni banyak. Ada disebut sebagai Al-Qari'ah, ada Allah panggil sebut dengan Al-Waqi'ah, ada sebut dengan Al-Haqqah. Jadi banyak nama-nama bagi hari yang satu, iaitu hari kiamat. Kemudian Allah tanya, wa mal haqqah, mal haqqah. Jadi setiap apabila dalam Al-Quran ada ayat yang ayat tersebut diulang oleh Allah banyak kali, macam Al-Qari'ah kita baca, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, ulang 3 kali. Ini pun Al-Haqqah ulang 3 kali juga, menunjukkan perkara yang akan diceritakan oleh Allah ialah satu benda, satu perkara yang sangat besar. Macam tu juga kita baca inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ulang 2 kali, menunjukkan perkara yang Allah nak bagi tahu kepada kita sangat besar. Dan paling banyak sekali diulang oleh Allah SWT di dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman, ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ayat ini Allah menyebutkan hari kiamat. Wa ma adraka mal haqqah, kamu tahu tak Muhammad apa dia yang dinamakan sebagai haqqah? Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Allah menceritakan umat-umat yang terdahulu supaya kita dapat ambil pengajaran, kita dapat ambil iktibar. Allah menceritakan di sini kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Ini merupakan pegangan ataupun kepercayaan masyarakat dahulu, yang mana apabila diutuskan Nabi kepada mereka, mereka tak mahu. Allah menceritakan kadzabat Samud, yang mana Samud ini satu bangsa yang diutuskan oleh Allah Nabi di kalangan mereka sendiri, dihantar kepada mereka Nabi Saleh. Wa 'Adun, dan bangsa 'Ad ini disebut oleh Allah, Allah hantar 'Ad ini satu nabi untuk menyeru mereka ini kepada Allah. Allah panggil, Allah seru mereka ini dengan menghantar Nabi Saleh. Tetapi mereka ini Allah sifatkan kadzabu bil qari'ah, mereka ini tidak percaya dengan hari kiamat. Bukan hari kiamat saja, banyak lagi pahaman-pahaman mereka ini yang bercanggah dengan apa yang sepatutnya berlaku, fitrah. Nabi Saleh, jom kita tengok Samud ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, perkataan Samud sebanyak 26 kali. Dan juga Ad, Allah sebut dalam Quran 24 kali.
Ini menunjukkan cerita mereka ni Al-Quran turun kepada Nabi untuk bila Nabi ceritakan kepada kita tentang kisah-kisah, Allah ceritakan kepada Nabi kisah-kisah umat-umat dahulu untuk kita mengambil pengajaran, bukan hanya untuk sedap dengar cerita ya. Yang mana Samud ini, kalau kita tengok, kadzabat Samud diutuskan Nabi Saleh dan juga Ad. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Apa dia Samud ini? Samud ini satu kaum, satu bangsa yang ada di antara Palestin dan juga Hijaz, dipanggil Syam dan juga Hijaz. Yang mana mereka ini lebih tepat sekarang ni kalau kita tengok tempat ini di Jordan, tempat. Jadi Samud ini Allah mengatakan, Allah kata fa'uhliku bit-taghiyah. Allah binasakan puak Samud ini dengan satu bencana yang sangat dahsyat, dipanggil taghiyah. Kerana perkataan taghiyah ini ada dua makna, sebagaimana yang disebut oleh ulama tafsir. Yang pertama, at-taghiyah dengan mana sebab mereka itu enggan dan juga kufur, itu masuk taghiyah. Dan yang kedua, taghiyah ini dengan mana satu bencana, satu bala yang turun kepada mereka ni dengan bala yang amat dahsyat sekali turun. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ad ini dibinasakan oleh Allah dengan Allah hantar kepada mereka angin. Ad ini diutuskan kepada kaum Nabi Hud. Diutuskan kepada mereka satu angin yang membawa mereka ni, ingat angin itu bawa hujan. Tiba-tiba angin yang datang itu bawa bala. Satu ribut taufan yang dahsyat timpa mereka. Ini dua golongan yang mana Allah Ta'ala sebut sangat dahsyat, ditimpa azab kepada mereka. Jadi kisah-kisah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kemudian disampaikan kepada kita, Nabi cerita kepada sahabat, sampai kepada kita benda ini tersebut, tidak lain hanyalah sebagai peringatan. Tetapi apa yang berlaku jahiliah di Mekah, apabila Nabi baca Al-Quran, mereka ni kata ini ialah asatirul awwalin, cerita-cerita nenek moyang, cerita-cerita dongeng. Ini yang dikatakan apabila Nabi baca ayat-ayat Quran yang ada menyebut kisah-kisah umat-umat dahulu, mereka ni kata asatirul awwalin. Benda ini cuma kisah-kisah dongeng, kisah-kisah orang-orang tua-tua. Tak ada hakikatnya, benda ni tak ada pun. Sebab tu Al-Quran ini tak banyak menceritakan kisah-kisah Nabi ini secara detail. Cerita sebut Nabi Adam, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa dalam Quran, tapi tidak detail. Yang detail hanyalah disebut Nabi Muhammad SAW. Ini dipanggil sebagai sirah. Sirah ini maksudnya perjalanan daripada sebelum lahir sampai meninggal dunia lengkap. Tapi apabila disebut kisah, tak lengkap. Sebab tu kalau kisah Nabi Muhammad, dia tak panggil kisah, dia panggil sirah. Kalau lain daripada Nabi Muhammad, dia panggil kisah. Maksudnya benda itu tak lengkap. Kenapa Allah buat macam tu? Hikmah dia untuk menolak tanggapan takut orang mengatakan Al-Quran ini ialah buku cerita. Al-Quran bukan buku cerita. Sebab tu Al-Quran cerita semua kisah-kisah umat-umat terdahulu ni tak lengkap, untuk kita mengambil pengajaran saja. Jadi kaum Nabi Hud, mereka ini bukan hanya mendustakan Rasul, mereka ini tidak percaya kepada Allah. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini perkataan yang dilontarkan oleh satu bangsa ini kepada
Nabi Hud. Apabila Nabi Hud ajak, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum aku, marilah sembah, marilah kita beribadah, kita taat kepada Allah seorang saja, dan jangan kamu berlaku syirik. Tetapi jawapan yang dibalas oleh puak yang sombong, bangsa yang sombong ini, apa kata mereka? Kata mereka, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Apa kamu datang nak dakwah kami ini, nak suruh kami sembah Allah sajakah? Ini menunjukkan bangsa-bangsa yang terdahulu, mereka ini percaya kepada Allah, tetapi pada masa yang sama berlaku syirik. Baik umat Nabi Nuh sampai kepada umat Nabi Muhammad, mereka ini tahu kepada Allah, tahu Allah ini ada, tapi pada masa yang sama mereka ini menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah. Sebab tu dakwah setiap Nabi kepada kaum dia tak lepas daripada dua perkara. Na'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembah Allah, jangan sembah yang lain. Tak cukup hanya kalau sembah Allah saja, tapi tak suruh stop daripada sembah yang lain. Sebab ada orang mengaku dia percaya kepada Allah, pada masa yang sama dia percaya kepada tokoh tu juga. Inilah yang dihapuskan oleh nabi-nabi yang diutus kepada kaum dia. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apa kamu datang ni kepada, dia kata Nabi Hud, kamu datang ni nak suruh kami sembah Allah saja ke? Apa kamu tak, macam mana dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami ni, yang dulu-dulu ni, patung-patung ni, macam mana? Fa'tina bima ta'iduna, tunjukkan bukti kamu kalau kamu ni seorang nabi. In kunta minas sadiqin, kalau kamu ni benar seorang nabi yang benar, kalau kamu tak tipu. Ini Allah gelarkan puak-puak ini, bangsa-bangsa yang lawan nabi ini, yang disebut sebagai kadzabat. Mereka ini mendustakan nabi, mendusta, tak percaya pada hari akhirat, tak percaya kepada Allah, kepada Rasul. Allah ancam mereka. Adapun Ad ini fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Ini dahsyatnya azab Allah. Allah turunkan azab kepada bangsa Ad ini dengan menghantarkan angin yang sejuk. Hantarkan angin tu, sakharaha alaihim sab'a layalin. Angin itu datang 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Wa samaniyata ayyamin, 7 malam dan juga 8 hari, husuman secara berturut-turut. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jadi bandingan mereka ni apabila ditimpa azab, bila Allah bagi azab 7 hari 8 hari 7 malam, mereka ini ibarat seperti mana pokok kurma yang kering, mati habis. Tidak ada satu bangsa Ad, tidak ada satu bangsa Hud, bangsa Samud yang kekal pada sampai hari ini. Tak ada. Kerana apa? Kerana bala yang Allah Ta'ala turun, habis keturunan Ad dan juga keturunan Samud ini tidak kekal lagi, kerana Allah begitu marah. Ini rahmat yang didapat oleh kita, rahmat yang Allah bagi kepada kita berkat daripada doa Nabi SAW. Yang mana azab yang menimpa kita ni bukan dibayar di dunia, tetapi ditangguhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ni sampai kepada akhirat, baru dihitung, dihisap di sana. Kalau umat dulu tak buat dosa, dapat terus. Yang mana kalau kita tengok satu bangsa yang disebut oleh Allah, mereka ini suka mendatang laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki dengan perempuan ni nampak tak selera, perempuan dengan laki tak selera, tak ada rasa apa-apa pun. Yang mana diutuskan kepada mereka seorang Nabi yang bernama Lut. Tetapi malangnya isteri kepada Nabi Lut ini kafir, tak mau beriman.
apabila Nabi Lut ajak tak mau beriman. Sebab tu dalam Quran Allah sebut dua orang perempuan, dua orang isteri Nabi yang tak mau kepada ajaran, khianat kepada Nabi. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ati nuhin wa imra'ati lut. Allah buat bandingan bagi orang-orang yang kafir ini ialah isteri kepada Nabi Nuh dan juga isteri kepada Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Meskipun dua orang perempuan ini duduk di bawah jagaan orang yang soleh, iaitu Nabi Nuh dan juga Hud. Fakhanatahuma, tetapi malangnya perempuan ni khianat kepada suami sendiri. Jadi apa yang Allah kata kepada dua orang perempuan ni? Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah dua orang perempuan ini, isteri Nabi Lut dengan isteri Nabi Nuh ke dalam neraka. Apa dosa ni sehingga besarnya dosa ni? Kerana mengkhianati suami yang merupakan seorang Nabi. Suami Nabi bukan suami itu ustaz, bukan suami itu imam, suami itu Nabi. Tapi suami tidak boleh memberi syafaat. Sebab tu kita bila sampai hari hisab tu kita jumpa Nabi Nuh. Sebelum nak sampai Nabi Muhammad tu kita akan langkah jumpa Nabi Nuh dulu, minta pertolongan, minta syafaat. Nabi Nuh kata, aku pun tak boleh buat apa, tak boleh nak bagi syafaat, cukup-cukup makan lah. Kenapa? Anak dan juga isteri Nabi Nuh tak beriman. Anak ni sombong, anak sombong. Yang mana Nabi Nuh ajak, ya bunayyir kam ma'ana, wahai anak, naiklah bersama dengan kami. Naik apa? Naik kapal. Naik kapal, yang mana kapal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berada di dalam kapal tu lebih kurang 80 orang. Sedangkan Nabi Nuh dia ajak kaum dia 950 tahun. 950 tahun masuk akal tak yang ikut 80 orang? Tak masuk akal. Tak ada persen, kosong. Jadi apa kata si anak ni? Tak apalah ayah, saya berenang ke bukit lah. Saya berenang pergi ke bukit yang boleh selamatkan saya daripada banjir. Sebab tu dalam surah Al-Haqqah ini Allah rakamkan juga, Allah cerita, inna lamma taghal ma'a hamalnakum fil jariyah. Apabila air dah melimpah, keluar daripada bumi, turun daripada langit. Ini cerita Nabi Nuh. Hamalnakum fil jariyah, kami ambilkan nenek moyang kamu itu Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikut Nabi Nuh fil jariyah, di dalam kapal. Yang mana yang ingkar, yang mana tak mau ikut, semua tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Ini kesombongan anak kata apa? Tak apa ayah, saya berenang. Punyalah tak mau ikut apa yang ayah bawa. Ayah iaitu seorang Nabi tidak boleh memberi syafaat, tak boleh nak bantu juga, walaupun anak, walaupun isteri. Bukan bini tu imam lah, bini Nabi. Begitu juga Nabi Lut, yang mana Allah sebutkan Nabi Lut ini sebagai mu'tafikat, mu'tafikat bil khati'ah. Ada ayat seterusnya mu'tafikat. Mu'tafikat ni maksudnya satu bangsa yang mana ingkar kepada Nabi. Lalu diutuskan dua orang malaikat supaya memberitahu kepada Nabi Lut keluar daripada tempat ini. Nabi Lut dan juga pengikut Nabi Lut keluar daripada tempat ini, kerana tempat ini akan dibalikkan. Itu bagi mu'tafikat bil khati'ah. Mereka ini melakukan dosa yang sangat besar. Khati'ah di sini dengan maksud mereka melakukan hubungan homoseksual, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Apa khianatnya isteri Nabi Lut ni khianat macam mana? Apabila datang dua orang malaikat, sang isteri ini panggil kaum dia, panggil orang kampung, datang rumah saya kerana rumah saya ada dua orang lelaki. Nampak tu handsome lah, nampak elok, nampak lawa. Jadi lelaki yang ada, orang kampung tu lelaki, seronok lah lelaki sama lelaki. Itu dipanggil fakhanatahuma, khianat kepada suami. Ni sepatutnya isteri kena jadi macam Khadijah, bukan jadi macam bini Nabi Lut. Yang mana Khadijah ni apabila
Nabi dalam keadaan kesusahan, Nabi balik daripada Gua Hira, balik daripada Taif, Khadijah ni yang memujuk, yang kesuruh Nabi kita ni sabar banyak-banyak, bagi semangat. Sebab tu Khadijah ni kelebihannya tinggi, sehingga dimasukkan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan Khadijah ni salah seorang daripada wanita yang mulia dalam muka bumi ni. Khadijah ni ada senarai. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang membawa kesejukan, dan juga angin tersebut sangat kuat, yang mana sampai kepada tempat mereka itu 8 hari 7 malam berturut-turut, yang menghancurkan semua bangsa Ad. Tak ada lah dalam dunia ni. Tengok. Jadi umpama mereka itu, Allah suruh, Allah tanya kepada kita, fahal tara lahum min baqiyah, apa kamu tengok ada tak lagi keturunan anak cucu Ad, keturunan anak cucu Samud, yang mana kedua-dua kaum, kedua-dua bangsa ini Allah binasakan sehingga tidak ada satu benih pun, benih kaum Ad dan juga kaum Samud. Nabi Hud ini, kaum dia ni terletak di antara Hadramaut, Yaman. Ni Nabi sebab tu kalau ada ke gali-gali balik kan, ada pakar dia panggil apa, dia kaji balik tanah ni, korek-korek, rupanya jumpa tengkorak. Tengkorak tu besar. Dikatakan ini merupakan kaum kaum kepada Nabi Hud, yang mana dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang sangat teruk. Jadi Allah tanya kepada kita, fahal tara min baqiyah, apa kamu tengok ada tak kesan-kesan peninggalan Nabi, kesan-kesan peninggalan kaum tersebut? Ada. Kesan peninggalan ada. Yang mana kesan peninggalan yang ditinggalkan oleh kaum Samud, yang mana Allah mengatakan wa bawwa'akum fil ard, Allah telah bagi kelebihan kepada Samud ini di dunia. Tanhitu minal jibali buyut tattakhidhu min qusuriha min suhuliha qusura wa tanhitu minal jibali buyuta. Oh, ni kesan yang mana kalau kita tengok kaum Nabi Saleh, yang mana mereka ini pahat bukit ni. Bukit itu boleh pahat. Itu Allah kata, tattakhidhu min suhuliha qusura. Tanah ini mereka ni buat rumah. Wa tattakhidhu minal jibali buyuta. Bukit itu dia boleh pahat jadi istana. Pernah tengok tak peninggalan kaum Nabi Saleh? Nama dia Petra. Pernah tengok? Petra, tahu tak Petra yang terletak di Jordan tu? Yang mana bukit tu? Tak pernah pergi, tak apalah. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Cari situ, Google lah, tengok Petra. Terletak di Jordan, yang mana bukit besar tu dia boleh ukir menjadi sangat elok, sangat cantik. Buat rumah duduk situ. Kediaman kaum Samud. Dan mereka ini satu bangsa yang mana yang takabur, yang angkuh, yang sombong, yang mana mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan, siapa lagi yang lebih hebat daripada kami? Tak ada orang yang lebih hebat daripada kami. Ini bangsa yang sangat hebat. Samud ini merupakan bangsa yang sangat kuat, tubuh badan yang besar. Tetapi apabila Nabi Saleh ajak mereka ni supaya beriman, apa kata mereka? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi lilladhina istud'afu ata'lamu anna salihan mursilun min rabbih. Kebanyakan setiap nabi dan setiap bangsa yang diutuskan oleh nabi, bangsa tersebut dia ada satu golongan, satu masyarakat yang nama dia disebut sebagai al-mala'u. Banyaklah Quran al-mala'u.
Bila kata Melayu, Melayu panggil malaun. Malaun ni malau, asalnya bahasa Arab, dalam Quran banyak al-malau. Jadi golongan malau ni lah yang menjadi penentang. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Saleh, baik Nabi Hud, baik Nabi Lut, baik Nabi Muhammad. Yang menjadi penentang kebanyakan daripada golongan al-malau, malaun ataupun dipanggil VVIP. Orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Apa bila kaum Nabi Saleh jawab? Nabi Saleh kata apa? Marilah sembah Allah. Kata mereka, al-malau ni kata, ata'lamuna anna salihan mursilun min rabbih. Kata kepada pengikut Nabi Saleh, yang kebanyakan orang biasa dan juga orang yang lemah. Kata kepada pengikut ni, ata'lamuna anna salihan mursilun min rabbih. Kamu yakin kau Saleh ni Nabi? Nak penghasut. Hasut kaum yang lemah ni, kamu yakin kau Saleh ni Nabi yang diutuskan oleh Tuhan dia? Apa jawab mereka? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang Saleh bawa. Kenapa? Kerana mereka ini sudah percaya kepada Nabi Saleh. Datang dengan bawa bukti-bukti, datang dengan mukjizat. Inilah dipanggil mukjizat setiap Nabi itu untuk membuktikan kenabian. Begitu juga kalau tengok Nabi Nuh. Qala al-mala'u alladhina kafaru nastakbaru min qaumih inna naraka fi dhalalin mubin. Kata mala'un kaum Nabi Nuh, kami tengok Nuh, kamu ni Nuh nampak teruk sangat ni. Fi dhalalin mubin, nampak kamu ni sesat, teruk. Buat kapal. Kamu gila ke apa? Ni yang dikatakan oleh satu golongan nama dia al-mala'u. Begitu juga kaum Nabi Lut, al-mala'u juga. Begitu juga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata pengikut bangsa al-mala'u ni, qala al-mala'u alladhina nastakbaru min qaumih lanakhrujannaka ya Syuaib walladhina amanu min qaryatina. Kami akan halau kamu Syuaib keluar daripada kampung ni, dan pengikut-pengikut kami halau juga kalau kamu tetap membawa ajaran kamu. Ni pengikut Nabi Lut, pengikut Nabi Nuh, semuanya orang-orang yang lemah. Jadi golongan yang ada kedudukan, ada pangkat dalam masyarakat ni, kebanyakan, bukan kesemua, kebanyakan menjadi penentang. Nabi Muhammad SAW apabila Nabi ni panggil kaum Quraisy musyrikin supaya menyembah Allah, siapa yang menjadi penentang? PVIP. Siapa dia? Abu Jahal. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia penentang? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Siapa dia penentang? Mughirah, Walid bin Mughirah. Ini semua penentang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Pengikut-pengikut Bilal bin Rabah, hamba. Abdullah bin Mas'ud, hamba. Sumayyah, hamba. Siapa dia lagi? Ammar, hamba. Yasir, hamba. Mana pembesar-pembesar? Kebanyakan menjadi penentang. Ada juga pembesar yang tak menjadi penentang. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang ada kedudukan. Tapi kebanyakan lawan Nabi. Begitu juga sekarang realiti yang berlaku hari ini. Orang yang nak betul-betul kepada Islam, orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan, yang tidak ada pangkat. Mana pembesar-pembesar VVIP dia panggil, Tan Sri, Datuk Sri, mana nak kepada Islam? Ada. Ini membuktikan, sejarah dah membuktikan. Al-Quran dah cerita lama dah, bukan cakap kosong dah. Al-Quran cerita lama. Nabi Nuh ada penentang malaun, Nabi Hud malaun, penentang dia, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi golongan yang dibinasakan oleh Allah, kaum Nabi Hud, baik kaum Nabi Saleh, mereka ini di kalangan al-mala'u, yang mana tak mau ikut Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Azan kita bila dulu azan. Fahal tara lahum min baqiyah.
Maka Allah kan tanya kita, adakah kamu lihat peninggalan sisa-sisa penerus daripada bangsa mereka ini, baik Nabi, baik Samud, baik Hud, baik kaum 'Ad, yang mana Allah telah menghapuskan mereka ini. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatun bil khati'ah, dan datang Fir'aun yang mana menjadi penentang kepada Nabi Musa, digelar sebagai Al-Mala'u juga. Fir'aun yang mana Fir'aun ini lebih teruk daripada Iblis. Teruk lagi, Iblis jahat-jahat dia kena Tuhan. Bila Iblis kata apa? Khalaqtani min nar, wahai Tuhan, kamu jadikan saya daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu jadikan Adam daripada tanah. Jadi patutkah api ini dia hormat kepada tanah? Tak patut. Tu kata Iblis. Ini dalam keadaan angkuh dan sombong, tak mau ikut perintah Tuhan. Sehingga Allah kata kepada Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei Iblis, apa sebab kamu tak mau hormat kepada Adam? Ini ciptaan aku yang teragung. Sebagaimana Allah kata apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, merupakan ciptaan agung. Apabila Allah suruh Iblis, dia tak nak. Tetapi Fir'aun, dia tidak, bukan kata dia tak enggan kepada taat kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, merakamkan cerita Fir'aun ini di dalam surah Taha. Katanya, ana rabbukumul a'la, saya lah Tuhan kamu. Dia suruh Haman buatkan satu bangunan tinggi, nak bunuh Tuhan Musa, kata dia. Jadi sebab tu dipanggil sebagai istidraj. Benda ni dipanggil istidraj. Yang mana Fir'aun ni diceritakan dia tak pernah rasa sakit. Sakit tak pernah, sesemua pun tak pernah. Jadi bila tak pernah rasa sakit, batuk sesemua, demam, mengaku kata Tuhan. Ini dipanggil istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sebagaimana disebut Allah dalam surah An-Najm. Istidraj ini maksudnya dia lawan bagi mukjizat. Mukjizat ni bagi supaya dengan mukjizat itu dapat mengalahkan yang lain. Tapi disebut sebagai istidraj, benda yang luar biasa juga diberi, tetapi untuk menambah kesesatan, supaya dia leka dengan apa kuasa luar biasa yang dia dapat, supaya dia lagi bertambah kesesatan. Sebagaimana Allah sebut, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sampai dia lupa. Bagi udah dia ingat dia hebat, sampai dia lupa yang itu merupakan ujian untuk dia bertambah lagi kesesatan. Yang mana Fir'aun, Allah sebut juga Fir'aun ini, wa man qablahu wal mu'tafikat, dan golongan yang mana dicongkil, dibalikkan bumi, kerana mereka ini telah mendustakan Rasul, mengamalkan satu hubungan yang pelik. Nabi Lut diutuskan untuk membimbing kaum ini, tetapi akhirnya kaum ini ingkar, tak mau ikut Nabi. Begitu juga Fir'aun. Wajaa Fir'aun, Allah cerita tentang Fir'aun, tetapi Fir'aun ini bini dari beriman. Yang tadi saya bacakan tadi, ayat tadi menceritakan dua orang perempuan, iaitu isteri kepada Lut alaihissalam dan juga Nabi Nuh, yang mana dua orang perempuan ini masuk dalam neraka walaupun bini. Dan juga Allah menceritakan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ati fir'aun. Allah buat bandingan perempuan yang beriman ialah bini Fir'aun. Tadi bini teruk, suami Nabi. Yang ini suami teruk, suami mengaku Tuhan, bini beriman. Siapa dia? Asiyah, yang mana disiksa oleh Fir'aun apabila Fir'aun ini dapat tahu bini dia ikut Nabi Musa. Disiksanya Asiyah, diikat kaki tangan, sebagaimana disebut oleh ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat ini dalam surah Tahrim. Ikat kaki tangan ni dekat kincir air tu, pusing siang malam tengah panas.
Sehingga Asiah ni mengatakan apa? Rabbi najjini min fir'auna wa amalih wa najjini min al-qawmiz zalimin. Selamatkan saya daripada Firaun kerana saya tidak tahan dengan sesaan daripada Firaun. Selamatkan saya daripada orang-orang yang zalim. Sebelum tu dia doa kepada Allah dulu, Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakan saya satu rumah, satu istana di syurga saya nak, sebab saya telah sanggup mempertaruhkan nyawa saya kerana percaya, kerana ikut kepada Nabi Musa. Ini Firaun yang mana tahu bini tak bini, lawan, bunuh. Ini bandingan Allah buat. Allah nak beritahu kita dua benda. Yang pertama tadi, suami soleh, apa dia? Suami Nabi, tapi isteri tak beriman, tetap dalam neraka. Yang tadi, dan juga isteri ni tak beriman, tapi bila isteri beriman, isteri masuk syurga. Apa dia mesej yang Allah nak sampai kepada kita? Iman ini bukan boleh diwarisi. Tak kira Nabi, tak kira ustaz, tak kira ulama. Apabila anak tak mau beriman, isteri tak mau beriman, kubur masing-masing. Ni orang kadang orang kata kubur masing-masing, masing-masing sungguh lah. Memang masing-masing pun. Iman itu satu benda yang masing-masing tidak boleh diwarisi. Bukan macam sains, nak tinggal harta pusaka tak. Tinggal harta pusaka boleh. Bila ayah meninggal, siapa berhak makan? Isteri dapat berapa persen? Jadi anak lelaki dapat berapa? 1/2 ke? Anak perempuan dapat 2/3. Itu boleh dikira melalui faraid. Tapi bila ayah meninggal, ayah seorang ulama yang besar, bila anak mati, anak tak beriman, masing-masing tak kira. Tak kira ayah tu ustaz ke, ayah ulama ayah. Sebab tu bandingan Allah buat supaya suruh kita ambil iktibar dalam surah Al-A'raf, yang mana Allah ceritakan seorang ulama, nama dia disebut dalam Quran, nama dia disebut dalam tafsir sebagai Bal'am ibn Ba'ura. Seorang ulama yang hebat di zaman Nabi Musa. Hebat di dalam zaman Nabi Musa, tetapi akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana Allah kata, walau syi'na biha la rafa'nahu, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Kalau kami nak Bal'am ni, kami boleh bagi Bal'am ini masuk syurga, tapi saja kami biarkan dia duduk dalam bumi ni bagi lama sikit. Tetapi akhirnya Bal'am ini ittaba'a hawa, mengikut hawa nafsu, kalah dengan bini. Kalah dengan bini juga. Kalah dengan bini macam mana? Bini dia ni suruh Bal'am ini doa supaya Nabi Musa ni tersesat dalam hutan. Sesat hutan. Bini ni tak suka kepada Nabi Musa. Dia nak angkat laki dia lagi. Akhirnya doa dimakbulkan oleh Allah. Allah terima doa Bal'am ini. Sebab apa doa? Sebab apa Allah terima? Allah nak bagi pengajaran. Sebab tu Allah kata, famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Bal'am ini Allah bandingkan macam anjing. Ulama yang macam ni, bandingan yang Allah kata kamasalil kalbi, macam anjing. Macam mana anjing? In tahmil alaihi yalhas. Kalau kita dukung anjing tu, kita buat manja-manja, jeli lidah kan. Au tatruku yalhas, ataupun kamu halau, kamu tendang, jeli lidah juga. Jadi kelakuan ataupun keadaan anjing ni satu ya, jeli lidah. Jadi bandingan ulama macam ni sama macam anjing, mati dalam keadaan yang tak elok. Sebab apa Allah ceritakan? Inilah Allah kata bandingan, dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Inilah perumpamaan, bandingan kalau orang yang mendustakan, orang yang tak percaya kepada tanda-tanda Allah, tak percaya kepada Quran. Percaya kepada Quran tapi separuh ya. Yang mana yang kenal dengan selera, dia ambil. Yang mana yang tak kenal dengan selera, ni tak boleh, ni halal. Padahal dalam Quran kata tak boleh, ini dia kata halal. Itu maksudnya orang yang mendustakan Al-Quran separuh-separuh, pakai separuh, tinggal separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apa kamu ingat Quran ni apa dia? Kamu rasa nak beriman, nak percaya, kamu ambil. Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu ingkar, kamu tinggal sebahagian yang lain. Jadi golongan macam ni mendapat khizyun fil hayatid dunya. Jadi Bal'am yang tadi, akhirnya Bal'am mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman.
Akhirnya permulaan tu orang baik. Diceritakan Bal'am ini dalam Ibnu Katsir, anak murid dia seramai 60,000 orang boleh tawbah. Tengok tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-A'raf 174. Yang mana anak murid tadi boleh tawbah 60,000. Tok guru jangan tanya lah. Cerita murid lo, tok guru macam mana Ustaz? Tok guru nanti, tok guru faham sendirilah, tak payah cerita. Tapi akhir mati dalam su'ul khatimah. Kita doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini penting. Sebab permulaan orang nampak baik, mati dalam keadaan tak baik, mana nak tahu. Sebab tu kita jangan menilai orang ni tengok luaran dia tak baik dah dari tengok ni. Tengok-tengok rupanya mati dalam beriman. Mana kita tahu? Ini Allah ceritakan orang yang mendustakan Al-Quran. Bal'am ini mendustakan Nabi, sanggup ikut hawa nafsu. Kerana apa? Kerana bini duk pujuk, bini buat lembek tengkok sikit, habis kalah lah. Itu. Dan juga Allah kata faqsusil qasas, ceritalah kisah-kisah ini yang dibaca ni, la'allakum yatafakkarun. Faqsusil qasas la'allakum tatafakkarun. Allah kata ceritalah kisah-kisah yang ada dalam Quran, baik kisah Bal'am, baik kisah Nabi Hud, baik kisah Nabi Saleh, baik Ad, baik Samud. Cerita supaya kita dapat mengambil pengajaran. Kita fikir apa sebab mereka ni kena begitu teruk sekali. Tu. Jadi Allah ceritakan di sini, waja'a fir'aun fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan ratibah. Jadi mereka ini mendustakan Nabi. Baik bila diutuskan Nabi, kazzabat samudul mursalin. Cerita Allah cerita kazzabat samudul mursalin, kazzabat adul mursalin, kazzabat qaum nuhin mursalin. Semua umat, semua bangsa yang menjadi daripada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, semua yang digelar sebagai kazzabat. Mereka ini mendustakan Nabi-Nabi. Jadi kalau kita tengok perkataan mursalin, ini dalam bahasa Arab dipanggil perkataan jamak. Contohnya, yang Allah kata kazzabat samudul mursalin. Samud ini telah mendustakan, tak percaya, ingkar, tak mau ikut mursalin, Nabi-Nabi. Nabi-Nabi. Sedangkan Nabi yang diutuskan kepada kaum Samud ni seorang Nabi yang diutuskan kepada kaum Ad ni seorang je. Nabi yang diutuskan kepada kaum Nabi Nuh seorang je. Tapi kenapa Allah gunakan dengan perkataan mursalin? Ini menunjukkan kepada kita, apabila seseorang itu tak percaya seorang Nabi, seolah-olah dia tak percaya semua. Bila seorang itu menafikan satu ayat dalam Quran, seolah-olah dia menafikan semua. Ini teruk. Sebab tu afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Apa, kamu percaya Quran separuh, kamu tinggal separuh, macam kamu tak percaya langsung. Percaya kepada Nabi tertentu, tak percaya kepada Nabi tertentu, tak percaya terus. Dia kira tak ada. Ini termasuk dalam rukun iman. Bila rukun iman ni cacat satu je, habis semua. Oh, saya mengaku beriman kepada Allah, saya percaya, tapi Nabi ni saya kurang percaya lah. Adakah Muhammad? Siapa dia Nabi Muhammad? Saya kurang percaya. Saya percaya kepada Allah. Dia kira tak percaya semua. Ini yang berlaku pada dua bangsa ini, yang mana mereka ini mendustakan Nabi. Kalau mereka kata walau syi'na la anzala malakan, kalau Allah nak, utusan Allah ni bukan manusia tetapi malaikat. Apa ni Soleh, apa ni Hud, mereka ini juga di kalangan manusia. Mereka kata apa? Kalaulah Allah nak bagi Rasul, Rasul ni mesti malaikat. Bila dusta, kata tak percaya seorang, macam tak percaya semua. Saya percayalah qada qadar ni, percaya. Tapi yang baik saya, yang tak baik tu saya tak percaya. Yang tak baik itu bukan Allah tentukan. Ataupun sebaliknya, saya percaya ketentuan Allah, takdir Allah saya percaya. Yang tak baik nak buat macam mana? Yang baik tak percaya. Ini juga i'tiqad, pegangan hidup kita bahawasanya segala baik dan buruk itu semua daripada Allah. Cuma yang buruk itu merupakan kelemahan daripada kita. Dia panggil secara adab, kita nak tak boleh mengatakan yang buruk itu daripada Allah. Memang hakikatnya daripada Allah, tetapi oleh kerana kita ni orang yang
beradab. Tak boleh kita kata buruk itu semua daripada Allah. Inna lamma taghal ma'a hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami apabila air dah melimpah, dia air, kisah dia macam ni. Bila banjir taufan yang turun, yang berlaku pada kaum Nabi Nuh AS, taufan itu Allah serahkan kuasa itu kepada malaikat. Allah bagi turun. Sebab tu dalam ayat yang kita bacakan tadi, sakharaha alaihim sab'a layalin, Allah mengutuskan angin untuk membinasakan kaum Nabi Ad, kaum Ad, bangsa Ad ini. Allah bagi izin kepada angin tu, ikutlah kamu nak buat macam mana. Allah bagi izin kepada angin, untuk angin tu nak berapa lama. Angin tu pilih apa? Sab'a layalin wa samaniyati ayyam, 8 hari dan 7 malam. Allah bagi kuasa penuh. Begitu juga banjir yang berlaku, yang menimpa kaum Nabi Nuh. Jadi Allah utuskan malaikat bagi kuasa, ikut nak buat macam mana. Tu. Sebab tu Allah kata apa? Lamma taghal ma, apabila air dah naik, banjir besar yang berlaku, hamalnakum fil jariyah, kami bawa pengikut sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, sebanyak 80 orang yang mengikut Nabi Nuh fil jariyah, di dalam kapal. Dahsyat atau tak dahsyat ni bukan hanya turun hujan, air di bawah pun keluar. Kalau turun hujan saja tak apa, ni atas turun, bawah naik. Ini yang berlaku, gambaran yang Allah cerita, yang mana Nabi Nuh ini doa. Nabi Nuh doa supaya dibinasakan kaum yang tak mau ikut dia ni. Jangan tinggal satu orang pun dalam muka bumi. Jangan tinggal walaupun seorang. Yang mana yang tak mau beriman, minta turun. Ini dahsyat dulu. Nabi, azab yang timpa kaum-kaum dulu ni bayar cash, terus, tak ada tangguh-tangguh. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kita, apabila waktu hujan, waktu mendung, ini diriwayatkan oleh Aisyah, cerita oleh Aisyah, bila waktu mendung, Nabi kelihatan gelisah. Tengok awan hitam, Nabi jadi gelisah. Lalu Aisyah pun bertanya, kenapa Rasulullah? Saya tengok gelisah semacam, keluar masuk rumah, keluar rumah, masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nabi kata, aku takut awan yang disangkakan membawa hujan merupakan awan yang membawa bala yang menimpa kaum Ad. Sebab tu Nabi ajar kita supaya berdoa bila nampak, Allahumma sabibna sayyiban nafi'ah, ya Allah, hujankan kami dengan hujan yang bermanfaat. Dan juga Nabi minta berdoa apa? Allahumma hawalaina wa la tahawal alaina, ya Allah, bagilah hujan ini manfaat kepada kami dan bukan bala bencana kepada kami. Sebab Nabi takut awan yang disangkakan membawa hujan rupanya membawa angin salsalin atiyah yang menimpa kaum Ad, yang mana angin yang sejuk yang tak henti selama 8 hari 7 malam, hancur lebur habis. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Jadi cerita-cerita yang Allah sebut dalam Quran, cerita tentang Ad, cerita tentang Samud, 26 kali sebut dalam Quran, 24 kali sebut dalam Quran. Jadi semua ini hanyalah untuk sebagai peringatan. Sebagai peringatan dipanggil tazkirah. Wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah, dan diperhatikan supaya kita ambil pengajaran, ambil iktibar. Dan juga dengar, telinga tu, kalau lah telinga ni okey, orang cerita ni kita akan masuk sini, masuk dalam hati. Tapi kalau telinga tu jenis orang tu jenis, sebagaimana Allah cerita tentang golongan munafik, Nabi tu ada golongan munafik duduk dengan Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad SAW, duduk dengan Nabi, tapi rupanya hati ni dengki. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut. Dimasukkan jari dalam telinga, bila seolah-olah apabila orang cerita tentang kebenaran, benda-benda baik, dia tutup telinga, tak mau dengar. Ini Allah ceritakan tentang kisah-kisah yang dulu
azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu supaya menjadi tazkirah. Menjadi tazkirah. Sebab tu Nabi sendiri merupakan basyiran wa nazira, pemberi cerita yang baik dan juga nazir, iaitu pemberi ingatan. Bukannya hanya Al-Quran itu sekadar dibaca untuk didengar cerita kisah-kisah dalam Quran, bukan hanya untuk didengar suara yang sedap bila baca Quran, tetapi diambil pengajaran, diambil iktibar. Sebab Al-Quran itu sendiri dipanggil sebagai pemberi ingatan. Jadi saya rasa sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah ada masa kita akan ketemu lagi, kita akan berjumpa lagi, kita akan sambung ayat yang ke-13 dalam surah Al-Haqqah. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.